Soalan ni lari sikit pada masalah insomnia. Kita nak tanya doktor sini sebagai pakar psikologi. Kalau doktor ada masalah psikologi, doktor jumpa siapa pula? Kita boleh jumpa doktor, doktor nak jumpa siapa? Saya datang berjumpa korang berdua dekat Zayan. Okey kat tu kan, boleh hilang stres je. Okey, sebab itu setiap sebenarnya di negara-negara yang ada ramai pakar psikiatri dan pakar psikologi, setiap doktor psikiatris itu, pakar psikiatri itu perlu ada doktor dia sendiri. Sebab betul, tapi masalahnya di Malaysia ini tidak ramai. Jadi kita dah kenal kan, jadi tak berapa, tak boleh diamalkan. Jadi sebab itu kita sentiasa perlu ada orang yang kita perlu bincang atau perlu luahkan. Itulah sebenarnya yang membantu, sebab kita tidak boleh rawat diri kita sendiri. Ya, kan? betul. Memang tidak mampu, dan kebanyakannya kadang-kadang teori dari segi praktikalnya berbeza sedikit. Jadi memang perlu dapatkan ni. Tetapi apa yang selalunya kalau saya bila berhadapan dengan sesuatu yang memberikan tekanan ataupun stres, saya selepas saya dah identify ataupun kenal pasti apa punca yang buatkan saya tertekan itu, saya tengok. Saya konsep 4A lah. A ni pertama A tu apa? Kita aware dulu. Kita sedar badan kita ni dah mula berubah, jantung laju sikit tanpa sebab. Kenapa rasa tak selesa ni? Kita sedar banyaknya ini dah ada laku perubahan daripada yang sebelumnya. Kemudian saya kena menerima, yes, accept yang ini adalah perubahan dan apa yang membuatkan berubah jadi begini. Kemudian dah tahu punca, kita adjust kan, buat laku perubahan, usaha untuk kita menyelesaikan apa yang kita tahu bagi punca kita tertekan itu, contohnya kan. Dan kalau kita tak boleh adjust, tak boleh ubah, kita kena adapt dan adopt kan, kita tengah menerima dan kita jadi kalau kita tak mampu untuk bekerja keras untuk mendapat duduk di rumah banglo, duduk sajalah di rumah apartmen kan. Macam yang producer cakap tadi kan. Betul. Okey, saya dah faham. Sekarang doktor kata 4A. 4A, first kali A, aware. Nombor 2 accept. Nombor accept. Okey, nombor 3 adjust. Okey, nombor 4 adopt. Adapt and adopt. Adapt and adopt. Okey, baik. Okey Mawi. Selepas 9 Jun insya-Allah kita akan mulakan rutin macam biasa, selagi mana government kata akan putuskan kata untuk PKP ni lah, dan dia akan masuk kepada normal baru. Jadi doktor, kita nak minta nasihat doktor, macam mana kita nak betulkan normal baru ni. Mungkin ada antara kita yang mental ni lain sikit lah, susah sikit nak terima kan. Betulkan normal baru betulkan mental. Kau cakap jangan bersepak Nas. Doktor, dia ni kena check doktor. Betul. Nanti doktor tolong. Saya dah dapat dah seorang customer baru. Soalannya dah tak ada berkaitan insomnia atau gangguan tidur Mawi. Oh ya ke? Tapi sekarang ni kita nak tanya doktor masalah ni, sebab selepas PKP ni insya-Allah kita akan berdepan dengan normal baru. So macam mana doktor kita nak kekalkan kesihatan mental ni dari sudut majikan, dari sudut pekerja? Sila doktor. Okey. Norma baru kan, tapi kalau kita perasan kan, norma baru kita ni akan bukannya norma baru sangat. Contohnya kan, on the way nak datang kerja ni, saya rasa walaupun masih lagi dalam PKP bersyarat ni, kereta
tidak jangka. Mungkin selepas PKP ini, yang mana sebelum ini bekerja di rumah, mereka merasakan itu adalah satu pilihan yang mereka mahu teruskan. Tetapi kita kena sedar juga ada yang tidak sesuai untuk bekerja di rumah. Betul. Yang mana kadang-kadang bekerja di rumah itu adalah satu tekanan untuk mereka. Kerana mereka tidak dapat memisahkan di antara tugas di rumah dan tugas di luar. Kadang-kadang tu ada anak, kadang-kadang anak kucing kacau. Bukan setakat anak saja yang mengganggu kita bila kita bekerja di rumah. Tetapi kalau orang itu rasa itu adalah satu yang sesuai untuk mereka, tapi bagaimanapun dia kena ada kesefahaman di antara majikan dan pekerja. Dia kena ada SOP yang betul, kerana kadang mungkin akan diambil kesempatan. Bukan sekadar di pihak pekerja juga, kadang-kadang majikan juga mengambil kesempatan kepada mereka yang bekerja di rumah ini. Sebab sudah ada beberapa pesakit yang datang dan komplain. Mereka rasa tertekan sebenarnya bila bekerja di rumah ni. Contohnya, sekarang ni majikan expect dia orang menjawab email immediately kalau bekerja di rumah. Padahal kalau dia bekerja di office tu kadang-kadang 10 minit baru masuk meeting. Tak apa pula. Tapi kadang-kadang selepas waktu bekerja dapat email kena respon. Kadang-kadang disebabkan oleh tidak ada kesefahaman dan SOP yang tepat, menyebabkan ada yang akan tertekan sebenarnya kalau kita tidak jadi apa dalam jawapan yang mudahnya, kita kena bersedia dan melakukan beberapa strategi untuk kita menghadapi norma yang baru ini. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih di atas perkongsian ni, dan terima kasih juga sudi luangkan masa bersama kita Kak Zayan ni. Walaupun saya tahu pasien doktor tengah beratur ramai tu. Dan betul, dan ditambah pula ada seorang pasien yang saya dapat sekarang. Bertambah orang InsyaAllah doktor, nanti free nanti bolehlah kita jumpa doktor Boleh. Boleh cek kita orang. Okey doktor, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, selamat berpuasa.